Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita ini. Baik, pagi ini kita akan melihat sebuah hadis kaitan dengan fasad. Baik, kita lihat hadis ini. Hadis ni agak panjang, tapi apa yang kita nak fokuskan adalah pada bahagian yang di hujung, di akhir daripada hadis ni. An Amir qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Daripada Amir katanya, aku mendengar Nu'man bin Bashir mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata baginda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada seketul darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh badan. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila ia rosak, maka akan rosaklah seluruh tubuh badan itu. Ala wahiyal qalb. Dan ketahuilah ia adalah hati. Baik, disebutkan dalam hadis ni berkenaan dengan hati. Al-qalbu itu kalau dari segi perkataan yang sepatutnya kita terjemahkan adalah jantung lah. Tapi perkara itu dah diterima dalam bahasa kita. Al-qalbu itu kita kata sebagai hati. Sedangkan sepatutnya ia merujuk kepada jantung, seperti mana bahasa Inggeris heart kan. Jadi al-qalbu itu jantung ataupun hati. Nabi sebutkan di sini apabila hati itu dalam sebatang tubuh itu ada seketul darah, iaitu jantung ataupun hati itu. Apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh badan. Dan apabila ia fasad, ia rosak, akan rosaklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah ia adalah hati. Kemudian dalam sebuah lagi hadis
yang bawa makna yang lebih kurang sama dengan hadis yang pertama ni. Kawan-kawan tu orang ni. Boleh dia. Dia kali dia pecah, dia naik. Dia naik. An Muawiyah bin Abi Sufyan yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu kal wi'a'i idza taba asfaluhu taba a'lahu wa idza fasada asfaluhu fasada a'lahu. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innamal a'mal kal wi'a, sesungguhnya tidak lain amalan itu ibarat seperti sebuah bekas, atau bekas yang diletakkan air. Kalau dulu mungkin tembikar dan sebagainya lah, bekas yang mungkin agak tinggi. Iza taba asfaluhu taba a'lahu, apabila elok bahagian bawahnya itu, maka akan eloklah bahagian yang berada di atas. Kalau air itu elok, bekas itu elok, air itu jernih, dimasukkan ke dalam bekas itu, dan bawah tu tak ada habuk ataupun kotoran, maka akan eloklah air tersebut daripada bawah sampailah ke atas. Wa idza fasada asfaluhu fasada a'lahu, apabila rosak pada bahagian bawahnya, maka akan rosaklah pada bahagian atasnya. Hadis ni juga sama seperti hadis tadi. Nabi menyebutkan tentang apa yang zahir pada manusia ni, ia merupakan cerminan kepada apa yang ada di dalam hati manusia itu. Kalaulah hati manusia itu baik, maka apa yang dizahirkan juga adalah perkara yang baik. Tapi apabila apa yang ada dalam hati manusia itu suatu hati yang rosak, buruk, maka begitulah juga apa yang dizahirkan juga akan membawa keburukan ataupun kerosakan. Nah, di kalimah fasada di sini, di mana hadis tadi disebutkan tentang fasada, fasad ataupun kerosakan. Kerosakan yang berlaku kepada hati itu, ia bermula dengan ilmu pengetahuan, yang mana Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasulnya. Kemudian para nabi dan rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada manusia. Yang mana antara tujuan Allah menurunkan wahyu, menurunkan kitab-kitab itu adalah untuk memperbaiki, untuk menyampaikan ilmu kepada manusia, seterusnya memperbaiki hati mereka itu. Dan ilmu itu merupakan perkara yang paling penting sekali. Kerana tanpa ilmu, manusia tak akan dapat untuk hidup sebagai seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah seperti mana yang Allah kehendaki. Manusia mungkin ada ilmu tentang dunia ini, tetapi apabila mereka tidak mempunyai ilmu tentang hari akhirat, maka kehidupan mereka di dunia ini, walaupun mungkin pada pandangan mata mereka, mereka merasa dilimpahi kesenangan, kemewahan, kebahagiaan, tetapi itu merupakan perkara yang sementara. Tanpa ilmu yang datang daripada Allah itu ilmu yang akan selamatkan mereka, akan memberikan kebahagiaan kepada mereka di dunia dan juga di hari akhirat. Tanpa ilmu tersebut, maka
Mungkin mereka bahagia di dunia semata-mata tapi tidak pada hari akhirat. Sebab itu ilmu itu perkara yang paling penting. Allah menyebutkan dalam surah 47 ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawasanya tiada ilah melainkan hanyalah Allah. Jadi fa'lam, ketahuilah. Ini suatu perintah daripada Allah kepada manusia supaya mereka mengetahui, mengenali bahawasanya tiada ilah yang lain melainkan hanyalah Allah. Dan untuk mengetahui atau mengenali Allah itu perlu kepada ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, iaitu berkenaan dengan agama ini, berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan hadis itu, maka manusia tak akan dapat untuk mengenali Allah. Manusia mungkin menjadi golongan yang berjaya, maju, moden dan sebagainya, tetapi mereka tidak kenal Allah. Itu yang berbalik kepada banyak kaum-kaum yang terdahulu yang mana mereka ini merupakan golongan-golongan yang bijak pandai, maju dan tinggi peradaban mereka. Tetapi mereka ini golongan yang mensyirikkan Allah. Sebahagiannya tak percaya kepada Tuhan. Sebahagiannya mungkin percaya kepada Allah tapi mensyirikkan Allah. Jadi ini golongan yang tentang ilmu agama ini, sedangkan ilmu dunia itu mereka menguasainya. Jadi ini suatu kewajipan ke atas seorang Muslim apabila dia telah mengucapkan syahadah memeluk Islam, dia perlu untuk mempelajari ilmu berkaitan dengan agamanya. Ilmu yang paling utama berkaitan dengan agama ini tentulah kitab yang Allah turunkan itu, Al-Quran. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, iaitu hadis Nabi itu. Kemudian ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan agama ini, fiqh dan sebagainya. Tanpa ilmu tersebut, maka manusia tak akan dapat untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal hari akhirat. Sebab itu Allah menyebutkan tentang sebahagian manusia dalam surah 30 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim
ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Mereka mengetahui tentang perkara-perkara yang zahir daripada kehidupan dunia ini, iaitu mereka mempelajari ilmu tentang dunia sampai mereka menjadi pandai, mereka menguasai ilmu-ilmu dunia ini. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka terhadap hari akhirat, mereka adalah orang-orang yang lalai. Kerana apabila para Nabi dan Rasul menyampaikan ilmu tentang Allah, tentang agama ini, mereka memandang remeh kepada ilmu yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul itu. Mereka anggap ilmu itu ilmu yang tidak penting kepada mereka, ilmu yang tak mendatangkan keuntungan kepada mereka. Sedangkan Allah nyatakan, awalam yatafakkaru fi anfusihim, tidakkah mereka memikirkan tentang keadaan diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Tidaklah Allah ciptakan antara langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara kedua-duanya melainkan dengan tujuan yang benar. Illa bil haqq, melainkan dengan tujuan yang benar, melainkan dengan tugas-tugas yang tertentu, melainkan dengan tanggungjawab mereka yang tertentu. Itulah Allah perintahkan ke atas mereka. Jadi manusia contohnya, Allah sebutkan dengan jelas. Tujuan Allah ciptakan jin dan juga manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Manakala perkara-perkara yang lain Allah ciptakan untuk bermanfaat kepada manusia. Itu seperti mana Allah ciptakan bumi ini. Allah sediakan semua yang manusia perlukan, semuanya ada di atas muka bumi ini. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, dan semuanya memberikan manfaat kepada manusia. Allah ciptakan para malaikat untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah perintahkan ke atas mereka. Di setiap makhluk yang Allah ciptakan, masing-masing ada tujuan mereka, ada tugas mereka, ada tanggungjawab mereka. Mungkin manusia yang singkat akalnya ini, yang terhad ilmunya, tak dapat memikirkan apakah fungsi makhluk-makhluk yang tertentu yang mungkin mereka anggap sebagai tak ada manfaat. Sedangkan Allah sebutkan setiap perkara yang Allah ciptakan ada tujuan yang benar, ada hikmahnya, anaknya, dan tak sia-sia. Cuma manusia yang tidak mengetahui tentang hakikat perkara tersebut. Apatah lagi untuk mereka memikirkan tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya. Tentulah lebih jauh lagi terhad ilmu manusia itu. Dan kemudian Allah nyatakan wa ajalim musamma, dan kesemua ciptaan Allah itu ada tempoh masa yang ditentukan. Jadi maknanya kehidupan kita di atas muka bumi ini, ilmu-ilmu tentang dunia itu penting untuk kita pelajari yang memberikan manfaat buat kehidupan kita di atas muka bumi ini,
supaya kita dapat hidup dengan aman, dengan selesa, dengan mudah. Tetapi dalam masa yang sama, ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu dunia itu, yang boleh memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan juga di hari akhirat. Tetapi sebahagian manusia, mereka melupakan ilmu yang datang daripada Allah dan juga Rasul itu, dan mengutamakan ilmu dunia ini. Allah sebut dalam ayat yang ke-7 tadi, mereka tahu tentang perkara yang zahir daripada kehidupan dunia ini, sedangkan mereka lalai tentang hari akhirat. Ada ilmu dunia tapi tak ada ilmu akhirat. Sedangkan Allah nyatakan dunia ni, termasuklah semua sekalian alam ni, dia ada tempoh masanya. Bila sampai masanya, dia akan dibinasakan. Segala ilmu-ilmu yang kita pelajari untuk kehidupan kita di atas dunia ni, maka bila sampai tempoh masa tersebut, bumi dihancurkan ataupun kematian seorang manusia itu, maka ketika itu segala ilmu dunia yang dipelajari tak ada guna lagi dah ketika itu. Tapi yang akan dapat memberikan manfaat kepada dirinya adalah ilmu tentang agama, ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang hari akhirat. Itulah ilmu yang berkekalan akan memberikan manfaat kepada dirinya. Walaupun selepas kematiannya, walaupun selepas berlakunya hari kiamat, kehancuran alam ini. Ilmu itulah yang akan dapat selamatkan dirinya pada hari akhirat nanti. Wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia benar-benar ingkar kepada pertemuan dengan Tuhan mereka. Jadi banyak manusia pada hari ini yang kononnya mungkin orang-orang yang maju dalam bidang sains, fizik dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama menjadi golongan yang etis, yang menolak adanya Tuhan. Kalau percaya sekalipun, mensyirikkan Allah. Maka ini golongan yang berilmu tentang dunia tapi tidak tentang agama, tentang hari akhirat, tentang Allah, tentang Rasul. Dan kebanyakan manusia mengingkari pertemuan dengan Allah. Awalam yasiru fil ard. Tidakkah mereka, iaitu golongan yang mementingkan ilmu dunia tapi tidak, yang lalai di hari akhirat itu, tidakkah mereka ini mengembara, yasiru fil ard, mengembara di muka bumi, sama ada untuk belajar, untuk menuntut ilmu, sama ada untuk berdagang, berniaga, melancong dan sebagainya. Macam-macam tujuan manusia melakukan perjalanan di muka bumi ini. Fayanzuru kaifa kana aqibatul lazina min qablihim. Lalu mereka melihat bagaimanakah akibat orang-orang yang sebelum daripada mereka. Khususnya kaum musyrikin Quraisy itu, mereka ini memang sentiasa melakukan perjalanan untuk pergi berdagang, berniaga di Syam ataupun ke Syam ataupun ke Yaman. Jadi apabila mereka keluar itu, mereka melalui tempat-tempat golongan yang telah Allah binasakan mereka. Tempat kaum Ad, tempat kaum Nabi Saleh, kaum Thamud, kaum Nabi Syuaib dan sebagainya. Jadi mereka melalui tempat-tempat tersebut dan mereka dapat melihat tinggalan-tinggalan rumah, istana dan sebagainya yang dipahat di bukit-bukit penggunung ganang di sana. Kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul ard. Mereka dahulu, golongan yang terdahulu itu lebih hebat daripada mereka, iaitu kaum Quraisy, quwwatan dari segi kekuatannya, lebih kuat daripada kaum Quraisy. Wa atharul arda, dan lebih banyak kesan yang mereka tinggalkan di atas muka bumi ini. Wa amaruha, dan mereka juga memakmurkan bumi ini
aktsara mimma amaruha, lebih banyak daripada apa yang kaum Quraisy itu mereka makmurkan bumi ini. Jadi Allah nak sebut di sini, umat yang terdahulu lebih hebat jika dibandingkan dengan kaum Quraisy, yang mana lebih kuat dan lebih maju, lebih tinggi tamadun mereka. Begitu juga kita pada hari ini, kita pun tak tahu bagaimana Fir'aun boleh untuk membina piramid contohnya dengan suasana pada zaman tu. Jadi itu perkara-perkara yang sepatutnya manusia mengambil peringatan apabila melihat atau mendengar kisah-kisah berkaitan dengan golongan yang terdahulu, yang mana mereka itu golongan yang maju, yang moden, sesuai dengan zaman mereka, yang bijak pandai tentang dunia ni. Tetapi Allah sebut di sini waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, dan para rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas, membawa kitab, membawa suhuf, menunjukkan mukjizat-mukjizat kepada mereka tentang kebenaran dakwah yang mereka sampaikan itu. Tapi golongan yang kononnya bijak pandai ini mereka menolak, enggan beriman, enggan mengikuti para rasul tersebut. Lalu Allah binasakan mereka. Famakana Allahu liyazlimahum, maka tidaklah Allah yang menzalimi mereka dengan membinasakan mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah sebutkan di sini kerosakan ilmu, fasadul ilmi, kerosakan ilmu yang berlaku kepada golongan yang engkar, golongan yang musyrik itu, di mana mereka ada ilmu tentang dunia, bahkan mahir tentang ilmu dunia, tetapi lalai tentang hari akhirat. Dan ini berterusan berlaku sampailah akhir zaman nanti, di mana sebahagian umat Islam tak peduli untuk mempelajari ilmu tentang agamanya, tapi lebih mementingkan ilmu tentang dunia ini. Allah menyebutkan dalam satu lagi ayat dalam surah 10 ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, benar-benar telah datang kepada kamu suatu peringatan daripada Tuhan kamu. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan suatu penawar bagi apa yang ada di dalam dada-dada manusia itu, penawar bagi hati manusia. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan ia menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah sebut Quran itu ia menjadi peringatan kepada manusia, dan ia menjadi penawar. Dan penawar ni kita kena faham bukan hanya penawar untuk penyakit fizikal semata-mata. Jadi kadang-kadang orang anggap Quran ni
hanya syifa bagi penyakit-penyakit zahir, untuk penyakit demam, untuk penyakit angin ahmar dan sebagainya. Macam-macam ayat digunakan untuk yang kononnya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit fizikal. Sedangkan Allah sebut Quran itu tujuan dia diturunkan wa syifa'un lima fis sudur. Ia menjadi penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia itu. Penyakit fizikal ada ubat-ubatnya yang lain yang manusia boleh cari. Sebahagiannya mungkin disebutkan dalam Quran, contohnya seperti madu, ataupun disebutkan dalam hadis seperti habatus sauda dan sebagainya. Dan pelbagai lagi perkara termasuklah perubatan moden ini, semuanya merupakan banyak cara yang boleh dilakukan, manusia boleh cari untuk memulihkan, memberikan rawatan kepada penyakit-penyakit zahir. Jadi penyakit dalam dada manusia itu, maka ia penawarnya adalah Al-Quran. Apabila manusia membaca ayat-ayat Allah itu, kemudian ayat-ayat Allah itu memberikan peringatan kepada mereka, memberikan pengajaran, mengubah diri mereka, menghilangkan segala sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri mereka, hati mereka. Itulah tujuan Quran diturunkan sebenarnya. Itu untuk menjadi penawar kepada penyakit di dalam dada-dada manusia. Dan Quran itu menjadi petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebab tu kita kata Quran itu, ilmu itu penting. Ilmu itu yang paling utama adalah Al-Quran. Kerana ia merupakan firman Allah, kata-kata Allah yang diturunkan kepada Rasulnya dan diperintahkan untuk diajarkan kepada manusia. Supaya ilmu tersebut dapat selamatkan mereka pada hari di dunia dan juga pada hari akhirat nanti. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain, itu manusia sendiri boleh untuk mereka fikirkan. Ilmu dunia ni, para Rasul tak diutuskan untuk mengajarkan ilmu dunia kepada manusia. Ilmu itu manusia boleh fikir sendiri. Bagaimana untuk memberikan kemudahan kepada kehidupan mereka. Bagaimana untuk menjadi untuk mendatangkan kemajuan dan sebagainya. Itu manusia sendiri boleh fikirkan. Tapi Allah utuskan Nabi dan juga Rasul untuk menyampaikan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka suatu ilmu yang membawa mereka supaya ingat kepada hari akhirat. Dalam ayat seterusnya Allah sebut lagi, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, wahai Muhammad, disebabkan kurniaan daripada Allah dan rahmat daripadanya, maka demikian itulah, maka hendaklah kamu berasa gembira. Fadlillah, kurniaan daripada Allah. Quran itu, kalau tengok terjemahan pun dia katakan, kedatangan Al-Quran itu merupakan limpah kurnia daripada Allah. Kurniaan daripada Allah. Quran itu merupakan kurniaan daripada Allah kepada manusia dan datang dengan rahmatnya, maka sepatutnya manusia berasa gembira dengan turunnya Quran itu, bukan dengan perkara yang lain. Huwa khairun mimma yajma'un, dan ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan, si harta, mewahan dan sebagainya. Kerana Quran itu merupakan sumber ilmu buat manusia yang mengajarkan kepada mereka bagaimana untuk hidup bahagia di dunia dan di hari akhirat nanti. Dalam surah 10, dalam surah 40 ayat 83,
Tengok daripada ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka mengembara di muka bumi ini? Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, lalu mereka melihat bagaimanakah akibat orang-orang yang sebelum daripada mereka. Kanu aktsara minhum wa ashadda quwwah, golongan yang terdahulu itu mereka lebih ramai bilangannya dan lebih hebat kekuatannya. Wa atharan fil ardi, dan lebih banyak kesan-kesan tamadun mereka di muka bumi ini. Sampai ke hari ini manusia dapat melihat kesan-kesan tamadun mereka itu walaupun telah berlalu ribuan tahun. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka, menyelamatkan mereka sedikit pun. Segala ilmu yang ada pada mereka, segala kekuatan, kemajuan, kemodenan mereka tak dapat selamatkan mereka sedikit pun daripada azab Allah. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayinat, maka tak kala para rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, bawa kitab, bawa mukjizat-mukjizat, tunjukkan mukjizat-mukjizat. Farihu bima indahum minal ilm, mereka berasa gembira dengan ilmu yang ada pada mereka. Di golongan yang ingkar, mereka berasa bangga, berasa gembira dengan kepandaian ilmu dunia mereka dan memandang remeh kepada ilmu yang dibawa oleh para rasul itu. Bagi mereka, para rasul ini golongan yang bodoh, yang gila, dan pelbagai bentuk tuduhan yang mereka berikan kepada para nabi dan rasul. Dan mereka bangga dengan ilmu yang mereka ada, seolah-olah mereka lah golongan yang bijak pandai. Sedangkan sehebat mana ilmu yang ada pada mereka sekalipun, ia tak akan dapat mengatasi ilmu yang sebenar, iaitu ilmu yang akan dapat berikan manfaat bukan sekadar untuk di dunia ni, tapi di hari akhirat, iaitu ilmu yang datang daripada wahyu Allah itu, datang daripada kitab Allah itu. Tapi mereka memandang remeh kepada ilmu tersebut. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan apa yang mereka olok-olokkan itu, yang mereka ejek-ejek itu azab, ancaman azab daripada Allah yang mereka olok-olokkan itu, kemudian datang meliputi mereka semua, menimpa mereka semua. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah,
maka tak kala mereka melihat azab daripada kami, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah semata-mata. Bila datang azab kepada mereka, barulah mereka nak kembali kepada Allah, nak beriman kepada Allah, meninggalkan perbuatan syirik mereka. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kata mereka lagi, kami ingkari dengan apa yang kami syirikkan dengan Allah tu. Kami ingkari segala perbuatan syirik yang kami lakukan kepada Allah. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka keimanan mereka ketika itu kehendak mereka untuk beriman, tak kala melihat azab daripada kami, lam yaku yanfa'uhum, tak dapat berikan manfaat kepada diri mereka. Ketika melihat azab daripada Allah, baru nak beriman, baru nak kembali kepada agama, maka ketika itu telah pun terlewat. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadih. Itu merupakan sunnatullah yang telah pun berlalu ke atas hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun. Dan rugilah pada saat itu golongan yang ingkar kepada Allah. Pada saat ditimpa azab, kematian akhir menjemput mereka, ketika itu barulah teringat nak kembali kepada agama, nak kembali kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah, nak bertaubat kepada Allah, maka ketika itu telah pun terlewat. Dan itu yang berlaku kepada, kalau kita lihat dalam Quran tentang kisah Fir'aun, di mana Fir'aun di akhir hayatnya itu dia mengucapkan kalimah syahadah, nak beriman kepada Allah, kepada Tuhan, sebutkan Tuhan Nabi Musa, Tuhan Bani Israel. Tetapi walaupun dia mengucapkan syahadah di akhir hayat dia, tapi dah terlewat ketika itu, ketika dia hampir lemas, maka Allah tidak menerima ucapan syahadahnya itu, taubatnya itu. Itulah juga golongan-golongan yang lain yang mana Allah binasakan. Mereka ketika hampir dibinasakan, hampir menjelang kematian mereka, mereka nak beriman, tapi ketika telah pun terlewat. Sebab itu Allah memberikan peluang yang banyak kepada manusia, memberikan kesempatan yang banyak kepada manusia untuk mereka menggunakan dengan sebaik-baiknya supaya mereka dapat mempelajari ilmu yang datang daripada Allah tu, yang ada di dalam kitab Allah tu, yang ada, yang disampaikan oleh Rasul Allah itu, supaya ketika datangnya kematian mereka, maka mereka sempat untuk bertaubat kepada Allah sebelum datangnya masa tersebut. Tapi yang menimpa golongan yang ingkar, yang mungkin sebahagiannya nak bertaubat, tapi telah pun terlewat kerana mereka mengutamakan perkara-perkara yang lain, bahkan mereka memandang remeh kepada apa yang dibawa oleh para rasul mereka itu, dan mereka berbangga dengan ma indahum minal ilm, farihu bima indahum minal ilm. Mereka berasa gembira, berasa bangga dengan ilmu mereka itu. Dalam surah 2 ayat 269, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
yu'til hikmata man yasha. Allah dia mengurniakan hikmah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Hikmah itu kalau dalam Quran kita lihat antara makna hikmah, Allah rujuk Quran itu sendiri merupakan sebuah kitab yang penuh dengan hikmah, yang mana Allah nyatakan dalam surah Yasin, surah yang sinonim dengan syarikat kita, Yasin wal Quranil Hakim. Yasin demi Quran yang penuh dengan hikmah. Hikmah itu, al-hikmah itu pertamanya merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga dalam Quran, al-hikmah merujuk kepada as-sunnah. Itu apa yang disampaikan oleh Rasul SAW, juga disebut sebagai al-hikmah. Kalau kita tengok, ini kita tanda dulu, kadang kembali balik pada ayat ni. Tengok sekejap surah 62 ayat yang ke-2. Kita sebut di sini, wallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah sebutkan Allah mengutuskan pada golongan yang ummi itu seorang rasul di kalangan mereka yang membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka daripada dosa-dosa syirik yang mereka lakukan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan kepada mereka al-kitab, Al-Quran, dan al-hikmah. Al-hikmah menurut sebahagian mufassirin merujuk kepada as-sunnah tu. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan juga as-sunnah. Itu antara makna hikmah. Jadi selain daripada itu, hikmah juga merujuk kepada kebijaksanaan yang dimiliki oleh seseorang itu. Jadi Allah sebutkan dalam surah 2 ayat 269 tadi, yu'til hikmata man yasha. Allah dia mengurniakan hikmah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Allah mengurniakan ilmu tentang Al-Quran, tentang as-sunnah itu, dan kebijaksanaan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan dengan al-hikmah itu, faqad utiya khairan katsira, maka benar-benar dia telah diberikan dengan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak lain yang dapat mengambil peringatan hanyalah golongan ulul albab yang menggunakan akal fikiran mereka dengan baik, yang berfikir dengan baik. Allah sebutkan siapa yang mempunyai hikmah, mempunyai ilmu, kefahaman, kebijaksanaan, maka benar-benar dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Kemudian dalam sebuah hadis, an Muawiyah bin Abi Sufyan yakhutubu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wa yu'tillah wa lan yazala amru hadhihi al-ummah mustaqiman hatta taquma as-sa'ah aw hatta ya'tiya amrullah. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika itu dia sedang berkhutbah, yang dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW baginda bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan buatnya, maka nescaya Allah akan memperdalamkan
dan memberikan kefahaman kepadanya tentang agama ini. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan buatnya, nescaya Allah akan memberikan kefahaman kepadanya tentang agama ini. Wa innama ana qasim. Sesungguhnya tidak lain, aku ini hanya yang mengagih-agihkan, yang menyampaikan ilmu itu, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan sunnah itu. Wa yu'tillah, sedangkan yang memberikan kefahaman kepada Quran dan juga as-sunnah itu adalah Allah. Begitu juga kita ini, bila kita menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi, maka kita hanyalah sebagai penerus tugas Nabi SAW. Tugas kita hanya menyampaikan, ya, supaya ramai yang dapat untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, mendengar tentang agama ini. Tapi yang memberikan kefahaman bukan kita, tetapi Allah. Wa yu'tillah, yang memberikan kefahaman itu adalah Allah. Sama juga seperti mana ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah kepada para sahabat, dan ketika itu ada golongan yang munafik yang juga mendengar apa yang Nabi sampaikan, mereka tak beriman pun kepada apa yang Nabi sampaikan. Itu Nabi, apatah lagi kita yang menyampaikan, yang cuba untuk menyampaikan dakwah dan sebagainya, menyampaikan ayat-ayat Allah. Mungkin orang yang mendengar tu, kalau dia tidak memahaminya ataupun enggan menerimanya, maka itu benda yang biasa. Dan ia juga berlaku kepada Nabi SAW. Yang memberikan kefahaman, taufik itu adalah Allah. Walan yazala amru hazihil ummah mustaqiman hatta taqumas sa'ah aw hatta ya'tiya amrullah. Dan umat ini akan sentiasa berada di atas jalan yang lurus sehinggalah berlakunya kiamat nanti, atau sehinggalah datang perintah daripada Allah. Dalam surah 9 ayat 217, surah 9 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahad. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة, dan apabila Allah menurunkan suatu surah, yaitu suatu surah atau suatu ayat yang berkaitan dengan golongan yang munafik itu, nazara ba'duhum ila ba'din, mereka itu golongan yang munafik saling memandang sama mereka, dan kemudian mereka berkata kepada sama mereka, hal yarakum min ahad, adakah sesiapa akan nampak kamu, nampak mereka golongan munafik ini, jika mereka meninggalkan majlis Nabi itu, summan sarafu, dan kalau mereka rasa macam tak ada orang yang sedar, mereka keluar daripada majlis Nabi itu, mereka akan keluar, mereka meninggalkan majlis Nabi itu. Sarafallahu qulubahum,
maka Allah akan memalingkan hati-hati mereka. Bi'annahum qaumun la yafqahun, disebabkan mereka suatu kaum yang mereka sendiri tidak mahu untuk memahami tentang ayat-ayat Allah itu. Ini sikap golongan yang munafik. Bila diturunkan suatu surah, suatu ayat yang berkaitan dengan mereka, maka mereka akan meninggalkan, akan secara senyap-senyap meninggalkan majlis Nabi ketika itu, kerana mereka sendiri yang tak nak mendengar tentang perkara tersebut. Jadi disebabkan sikap mereka sendiri, maka Allah akan memalingkan hati-hati mereka disebabkan sikap mereka itu yang qaumun la yafqahun, mereka sendiri yang tak nak untuk memahami agama ini dengan benar. Sebab tu kita sebut tadi, Nabi, begitu juga orang yang beriman, tugas kita hanyalah menyampaikan. Yang memberikan taufik itu Allah, yang memberikan kefahaman itu Allah. Kerana mungkin sebagian orang yang dia mendengar ayat-ayat Allah, tapi dia sendiri yang tak nak memahami. Dia sendiri berpaling daripada ayat-ayat Allah. Dan disebabkan sikapnya itu sendiri, Allah akan memalingkan hati daripada kebenaran itu. Tapi sebaliknya, bagi golongan yang berusaha untuk mencari hidayah, mencari kebenaran, Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Allah sebutkan dalam surah 29, ayat yang ke-69, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang mereka berjihad, iaitu yang berusaha dengan bersungguh-sungguh, fina, demi kami, kerana Allah, lanahdiyannahum subulana, benar-benar pasti kami akan berikan hidayah, petunjuk, taufik kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu pasti bersama dengan orang-orang yang muhsin, yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya, amalannya. Jadi bagi golongan yang mencari kebenaran, yang berusaha mencari kebenaran kerana ikhlas, kerana Allah, untuk mendapatkan kebenaran itu, kepasti Allah akan berikan petunjuk, akan permudahkan jalan-jalan untuk mereka mendapat kebenaran itu. Tapi sebaliknya, golongan yang mereka sendiri tak nak, mereka sendiri berpaling, maka Allah akan palingkan hati-hati mereka. Baik. Pagi ini kita lihat berkenaan dengan sebuah hadis, iaitu berkaitan dengan fasad, kerosakan yang berlaku kepada manusia, iaitu bermula pada kerosakan tubuh badan itu rosak disebabkan rosaknya hati. Rosaknya hati itu disebabkan rosaknya, yang pertama sekali, rosaknya ilmu. Apabila manusia ada ilmu tentang dunia tetapi tak ada ilmu tentang agama, tentang akhirat, maka ia akan menyebabkan berlakunya permulaan kepada kerosakan hati itu. Dan kemudian selepas rosaknya ilmu itu, maka ia akan membawa kepada rosaknya niat dan juga tujuan hidup seorang itu. Disebutkan sebagai fasadul qasdi, fasadun niyah. Jadi itu insya-Allah kita akan tengok dalam kelas akan datang. Di pagi ini kita bincangkan dulu tentang fasadul ilmi, kerosakan pada ilmu pengetahuan. Baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam kelas akan datang. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Okey. Baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah dan daripada hadis-hadis yang kita lihat tadi. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita tentang betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya kita untuk kita mempelajari ilmu berkaitan dengan agama kita ni. Itu sumbernya daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Kerana itulah ilmu yang akan dapat untuk
selamatkan kita bukan sekadar di dunia ni, tapi juga di hari akhirat nanti, insyaAllah. Itu dulu untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhamah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.